Korang bayangkan bunyi mesin jahit itu bergerak seakan-akan ada orang yang menggunakannya. Yang berada di tangan anak Emma ni adalah Chris yang diorang cari selama ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Tapi sebelum aku memulakan apa-apa kisah, ingin aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku ni. Yang mana korang semua yang baru sampai ke Sembang Kopi pun, aku nak ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, akan ada 3 kisah seram yang dikirimkan kepada aku yang pada aku menarik untuk kita dengarkan. Di mana ketiga-tiga kisah ini berlakunya kepada pengirim kita yang berkait dengan barang lama ataupun barang pusaka. So, tanpa membuang masa lagi, get your coffee. Jom, aku story. Kisah seram kita yang pertama ni dialami oleh pengirim kita yang bernama Faikah. Di mana Faikah nyatakan di dalam email, kisah ini berlakunya pada lewat tahun 90-an. Di mana pada waktu itu Faikah ni masih lagi di usia remaja lah. Dan dia ni pula tinggal di satu kawasan iaitu di negeri Pahang. Nama kampung atau nama tempat tidak dinyatakan, cuma dia kata rumah dia ni dengan rumah nenek dia memang dekat. Di mana mungkin selang pun 1 ataupun 2 rumah saja. Okey, dan pada hari kejadian seram ni berlaku, ianya berlaku di kawasan rumahnya. Okey, di mana rumah nenek dia ni, sebenarnya rumah nenek ni dah lama, dah kosong dalam 2 tahun macam tu. Arwah atuk dia dah lama meninggal. Dan arwah nenek dia waktu tu baru 2 tahun meninggal. Di mana rumah itu telah pun diwasiatkan kepada Pak Long dia. Yang mana Pak Long dia tak tinggal dekat kampung. Pak Long dia ni dah kerja di bandar. Jadi mungkin Pak Long dia ni jenis orang yang berada lah ataupun orang senang. Pak Long dia ni balik ke kampung untuk tengok keadaan rumah tu. Waktu Pak Long dia ni pergi, bapak Faikah ni pun pergilah sekali. Dan bila dia tengok rumah tu boleh dikatakan dah teruk lah. Banyak kayu-kayu yang dah pun orang kata dah reput kan. Jadi kalau ada adik-beradik yang balik pun memang dah tak selamat kalau nak tinggal kat rumah tu. Jadi Pak Long dia ni ambil keputusan untuk renovate rumah tu. Mungkin dia berkemampuan lah kan, lebih sikit duit dia. Dia kata dia nak renovate rumah tu, jadikan batu. And then kalau ada adik-beradik yang balik ke kampung, bolehlah tidur kat rumah tu. Sebab tu rumah pusaka kan. Jadi waktu diorang nak renovate rumah ni, Faikah cakap ada banyak barang-barang lama milik atuk dan nenek dia ni yang masih lagi boleh digunakan. Dan kalau tak boleh guna pun sayang nak buang. Macam lemari apa semua yang dah reput tu memang dah boleh buang dan dah boleh bakar kan. Cuma ada banyaklah benda. Salah satunya macam mesin jahit. Mesin jahit nenek dia ni bukan mesin jahit yang jenis current, bukan. Dia jenis yang kita kena pusing and then kaki kita akan gerak macam jongkan-jongkit tu. Lepas tu benda tu akan mesin tu akan bergerak kan. So Faikah ni cakap diorang pun pindahkanlah barang-barang yang mana nak disimpan, letak dekat rumah Faikah dulu. Sebab rumah Faikah ni yang paling dekat dengan rumah nenek dia. Jadi selesai saja angkat barang apa semua,
Faika dengan ayah dia decide untuk letak barang-barang tu dekat bilik store di bahagian belakang. And then mulalah renovate rumah tu apa semua. Cuma selepas seminggu saja barang tu dialihkan. Korang bayangkan, setiap malam Faika ni diganggu macam ada satu bunyi ataupun bunyi-bunyi dekat bilik belakang. Macam ada bunyi barang bergerak dan sebagainya lah. Jadi Faika ni mulalah rasa macam bunyi apa, macam mungkin ada binatang ke, tikus ke dekat bilik. Yelah, bilik store kadang-kadang ada tikus apa semua kan. So dia tak fikir yang bukan-bukan lah. Jadi nak dijadikan cerita, ada satu malam ni Faika ni tengah tengok TV waktu tu. And then dia pun tak tahu kenapa dia rasa macam timbul satu perasaan rindu terhadap nenek dia. Sebab Faika ni dengan nenek dia boleh dikatakan akrab lah. Sebab yalah, dah lah cucu perempuan, tinggal pun dekat-dekat. Jadi memang boleh katakan dia ni rapat lah dengan nenek dia. Sampaikan dia kata malam tu air mata dia mengalir. Air mata dia mengalir sebab rindu akan nenek dia. Kira dia tengah tengok TV tu kan, dia teringat nenek dia apa semua. Sampaikan dia kata dia masih boleh bayangkan macam mana nenek dia menjahit waktu malam apa semua. Dan masih segar di telinga dia macam mana bunyi mesin tu. Dan tengah-tengah si Faika ni sedang macam berhayal lah ataupun teringatkan nenek dia ni, dia ditegur dari arah belakang. Di mana belakang dia ni ada dua pintu. Satu pintu bilik dia, satu pintu bilik parents dia, mak ayah dia. Dan mak dia waktu tu yang keluar daripada bilik. And then mak dia tegur macam ni, Ika, siapa dekat bilik belakang? Cakap macam tu. And then Faika ni macam terdiam. Kenapa mak? Dia cakap macam tu kan. Dia pandang mak dia. Ika dengar tak tu? Korang tahu tak apa yang Ika dan mak dia dengar? Korang bayangkan bunyi mesin jahit itu bergerak seakan-akan ada orang yang menggunakannya. Cuba korang bayangkan. Rupanya sepanjang dia tengah berhayal ni, dia macam, yelah, macam mana orang cakap, dia macam teringat bunyi mesin tu apa semua. Bukan imajinasi dia, memang mesin tu sedang berbunyi. Cuma mungkin waktu tu dia sedang teringatkan nenek dia, jadi dia rasa macam benda tu macam mainan dekat telinga dia lah. Mungkin dalam kepala dia bunyi tu, tapi rupanya tak. Mesin itu benar-benar berbunyi. Dia betul-betul sedar bila mak dia tegur, siapa dekat bilik belakang? Ika dengar tak bunyi mesin dekat bilik belakang? And then Ika ni dengan mak dia waktu tu bangun, pergi ke arah bilik belakang, bilik store tu. Nak tengok lah, betul ke mesin tu yang berbunyi ataupun ada benda lain yang berbunyi. Tapi mengejutkan, korang ada orang guna. And then ayah dia kata, tak adalah, awak ni mana ada orang guna lagi mesin macam ni. Lagipun siapa yang guna, awak berdua je lah rumah ni. Dia kata macam tu kan. Sebab waktu tu mungkin ayah dia ke surau, tinggal lah dia dua orang kan. So ayah dia ambil balik kursi tadi tu, dia letakkan di bawah mesin. Maknanya dekat tempat kaki tu kan. Mungkin kursi tu tak tinggi sangat lah, jadi dia pun ambil, letaklah dekat bawah mesin tu. And then tutup pintu tu. Terus ayah Ika ni ke depan, and then cakaplah dengan Ika ni kan, jangan takut apa semualah. Cuma Ika kata inilah satu pengalaman yang paling teruk lah. Sebelum ni dia kata dia just dengar-dengar macam bunyi benda bergerak apa semua kan. Tapi bukan bunyi mesin jahit tu. Cuma malam tu yang pada dia bukan saja dia dengar, mak dia dengar. And then bila dia orang buka pintu store tu, benda tu masih berpusing. Korang bayangkan macam ada orang guna. Itulah pengalaman yang dia kata sangat menakutkan lah bagi dia. Tapi lepas daripada itu, selepas saja rumah nenek dia siap, memang barang-barang tu dialih semulalah ke rumah nenek dia. Dan dia lepas daripada itu tak adalah gangguan lagi. Cuma macam mana mesin tu boleh bergerak dengan sendiri. Jadi itulah pengalaman yang dialami oleh pengirim kita ni yang bernama Faika. So, pada pendapat korang macam mana? Kisah ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah.
Kisah seram kita yang kedua ni pula dialami oleh pengirim kita yang bernama Emma. Di mana Emma nyatakan di dalam email dia ingin berkongsi satu pengalaman seram dia sewaktu dia tinggal di Johor bersama dengan suami dia. Di mana Emma ni nyatakan yang suami dia ni ada menyimpan dua barang lama, iaitu mata tombak dan juga keris lama. Yang tak tahulah berapa usia dua barang ini. Mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, tak tahu. Sebab ia milik keluarga suami dia. Di mana kalau suami dia ni berketurunan Jawa. Dan kalau tengok atuk nenek suami dia ni pun ada yang daripada Indonesia sendiri pun ada. Jadi tak tahulah kan, dua barang ni daripada sana ke apa ke, Emma ni tak tahu. Cuma Emma ni cakap sebenarnya tombak ataupun mata tombak ini disimpan oleh bapa mentua dia. Cuma bila mata tombak ni ada dekat rumah kampung kan, mak dengan bapa mentua si Emma ni asyik bergaduh je. Macam rumah tu panas lah kira bila benda tu ada dekat dalam rumah. Jadi suami Emma ambil keputusan untuk ambil mata tombak tu and then letak dalam simpanan dia. Waktu tu suami Emma ni tak kahwin lagi lah kan, belum kahwin dengan Emma lagi. Jadi dia ambil and then balut dengan kain kuning. Adalah bacaan yang dibuat untuk mengelakkan benda-benda yang tak baik berlaku lah. Sampailah lepas Emma dengan suami dia ni berkahwin, and then benda tu memang, dua barang ni memang ada dalam simpanan suami dia lah. And then selepas saja berkahwin, memang diorang pun dah rasa macam susah hati lah kan, simpan dia lah dua barang lama. Jadi suami Emma ni ambil keputusan nak bagi dua barang ni dekat sepupu suami dia. Di mana sepupu suami dia ni memang suka simpan macam keris, barang-barang lama. Dia memang suka barang-barang antik kan. Jadi nak bagilah pada dia. Cuma selang beberapa waktu, entah tak tahu macam mana, keris yang ada dalam simpanan suami Emma ni hilang. Hilang tak tahu kat mana. Mungkin dalam rumah lah hilangnya. Mungkin salah letak ke apa ke. Jadi dah cari punya cari, memang tak jumpa. Sampailah satu masa yang diorang ni nak berpindah ke rumah lain. Jadi bila pindah kan, kita kemas habis-habisan kan. Maknanya masuk dalam kotak apa semua, still tak jumpa. Yang ada dalam simpanan suami dia hanyalah mata tombak tu. Jadi selepas pindah ke rumah baru, bawa barang-barang apa semua, kemas barang-barang apa semua, memang tak jumpa. So suami Emma ni kata memang dah hilang lah tu. Benda tu tak tahulah hilang kat luar kot, memang tak jumpa. So nak buat macam mana kan. So yang ada hanya mata tombak tu je. So mata tombak tu lah yang nak diberikan kepada sepupu dia, sepupu suami dia ni. Entah macam mana, satu hari korang bayangkan, Emma ni waktu tu dia ada anak. Dia baru ada seorang anak. Anak dia kecil lagi, usia mungkin dalam 8 ataupun 9 bulan. Belum pandai bercakap, baru hanya pandai merangkak. Okey, korang bayangkan, Emma ni sedang berada di dapur. Dan Emma kata biasalah dia cuci pinggan, masak dan sebagainya. Waktu tu suami Emma ni tak ada bekerja. Siang benda ni berlaku siang. Korang bayangkan, tiba-tiba Emma ni tengah buat kerja. Emma ni kata macam, senyap je anak aku ni kan, buat apa? Budak kecil kalau dia senyap lagi kita risau kan, apalah yang budak ni tengah buat kan. Jadi Emma ni tengah dengar, mana anak aku tengah buat apa? Tiba-tiba dia terdengar ada bunyi ketukan besi. Seolah-olah macam ada besi dengan besi yang berjumpa tau. Macam korang ketuk besi dengan besi, korang bayangkan bunyi dia macam mana. Jadi si Emma ni risaulah, anak aku kan, anak dia kecil lagi. Jadi dia kata dia pergilah ke bilik. Alangkah terkejutnya, korang bayangkan, yang berada di tangan anak Emma ni adalah keris yang diorang cari selama ni. Entah tak tahu datang daripada mana, anak dia dapat daripada mana, tapi anak dia tengah pegang dan sedang ketuk dekat macam orang kata ampayan kecil lah untuk dalam rumah. Sidai tuala, sidai sejadah, macam tu. Dia ketuk-ketuk kat besi kan. Budak kan tengah merangkak, jadi dia ketuk-ketuk tu. Emma ni dengar daripada dapur. Jadi Emma ni pergi. Emma ni kata, mana dapat keris ni? Dia nak tanya anak dia pun tak boleh. Anak dia belum pandai bercakap pun. So menjadi tanda tanya lah kepada Emma ni,
dan juga suami dia selepas tu. Mana datangnya keris ni? Dan kalau benda tu memang ada, mesti diorang dah jumpa waktu diorang berkemas untuk pindah dan waktu diorang berkemas selepas pindah. Selepas pindah, kita akan keluarkan barang-barang daripada kotak, kita akan susun apa semua. Takkan ada barang yang tertinggal. Korang bayangkan. Dan selepas daripada itu, kedua-dua barang ni telah pun diserahkan kepada sepupu suami Emma ni lah. Dan barang tu pun dah tak ada dekat diorang lagi. Tiada lagi gangguan selepas itu. Emma ni minta maaf, mungkin kisah dia ni bukanlah seseram kisah yang penampakan dan sebagainya. Cuma kisah ini pada dia agak misteri. Ya betul, kalau aku fikir pun agak misteri. Mana anak dia dapat keris tu? Dan kemana keris tu selama ni yang diorang cari tak jumpa, tiba-tiba ada kat tangan anak dia. Selepas diorang pindah pula tu, korang bayangkan. Bukan dekat rumah yang lama, rumah baru. Diorang cari tak jumpa, tiba-tiba anak dia bawa main. So Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa orang kata benda-benda buruk yang berlaku. Cuma itulah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Emma. So pada pendapat korang macam mana? Dari mana anak dia dapat keris tu? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kisah seram kita yang terakhir ni dialami oleh pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Encik Iqbal. Di mana Encik Iqbal nyatakan di dalam email, kisah seram ini berlaku pada tahun 2021. Di mana pada waktu tu Encik Iqbal ni sebenarnya dalam proses ataupun dalam persiapan untuk majlis pertunangan dia. Di mana lagi beberapa minggu nak bertunang. Dia kata memang busy lah kan, cari barang untuk bertunang, barang hantaran dan sebagainya. Cuma dia kata semua barang dah ada, cuma ada satu barang je yang dia memang cari tak ada, iaitu tepak sirih. Tepak sirih kan, yang orang letak sirih, daun sirih, orang letak macam apa, kapur lah, yang itulah. Jadi dia cakap memang dia cari benda tu tak ada. And dia cuba tanya keluarga dia pun, ada tak yang simpan, dia nak pinjam. Tak ada. Ada, kalau nak sewa memang ada, Encik Iqbal kata. Tapi dia tak ada bajet time tu nak sewa. Jadi dia kata dia nak ambil keputusan untuk pinjam lah, siapa-siapa yang ada. Pinjam sekejap je kan. Jadi dia tanya keluarga dia, memang tak ada. Sampaikan satu tahap, dia kata dia tanya pula dekat tunang dia, ada tak kawan-kawan tunang dia ni yang ada simpan. Tapi bernasib baiklah Encik Iqbal ni, di mana keluarga tunang ni ada simpan satu tepak sirih. Tapi tepak sirih ni jenis tepak sirih yang lama tau, yang dulu punya, yang jenis bulat besar. Lepas tu ada tengah-tengah dia macam ada satu macam kon macam tajam tu tau. Lepas tu tepi-tepi dia letaklah daun, lepas tu letaklah kapur apa tadi kan. So tunang ataupun keluarga tunang Encik Iqbal ni bagilah pinjam dekat dia. Tapi selepas saja Encik Iqbal ni ambil dan letak sebagai, ataupun dia letak dalam simpanan dia, korang bayangkan, Encik Iqbal ni hampir setiap malam dia bermimpi dia bersetubuh dengan sesuatu. Dia nyatakan dalam email perempuan lah, tapi dia tak ingat muka perempuan tu dekat dalam mimpi tu. And then yang peliknya, hampir setiap malam, benda yang tak pernah berlaku pada Encik Iqbal ni. Dia kata mungkin juga waktu tu yelah dia nak tunang kan, kepala dia pun serabut dan sebagainya. Mungkin juga, tapi takkanlah tiap-tiap malam, Cik Iqbal kata. Dan ada satu lagi kejadian seram di mana dia ni baru balik daripada kerja. Waktu tu malam rumah Encik Iqbal ni waktu tu ada buat makan-makan, di mana ada keluarga ramai lah, buat barbecue dan sebagainya. And then waktu dia balik daripada kerja ni, kebetulan ayah kepada Encik Iqbal ni keluar daripada simpang. Jadi bila dia keluar daripada simpang, terus pergi belakang Encik Iqbal ni. Ikut belakang motor Encik Iqbal ni. Tapi jarak dia taklah terlalu dekat, Encik Iqbal kata mungkin jauh sikit lah. Jadi bila sampai je dekat rumah, Encik Iqbal masuk dalam rumah, parking. Terus ayah Encik Iqbal ni sampai, dia pun masuk dalam rumah, dia turun.
Lepas tu ayah Encik Iqbal ni dia tanya tau dekat Encik Iqbal ni, tunang Encik Iqbal ni ada join ke makan-makan ni? Dia cakap macam tu. And then Encik Iqbal kata tak adalah, dia tak ada kot, dekat rumah dia lah, cakap macam tu kan. Tapi ayah Encik Iqbal kata, iya ke? Tadi abang bawa siapa? Dia cakap macam tu. Encik Iqbal kata, mana ada bawa siapa? Seorang lah bawa balik kerja kan. Tak, abah nampak tadi belakang abang macam ada orang, macam bawa 2 orang. Dia ingat, ayah Encik Iqbal ingat tunang dia lah, tunang Encik Iqbal lah. Tapi bukan. Yalah sebab kalau ada orang pun mestilah bapak dia nampak kan bila turun daripada motor. Sebab bila Encik Iqbal sampai, bapak dia pun sampai. Tapi bila bapak dia sampai tengok tak ada orang, maknanya anak dia seorang je. Dia pelik lah, betul abah nampak 2 orang tadi. So siapa yang bapak Encik Iqbal ni nampak? Adakah salah nampak ke? Mungkin juga. Tapi itu adalah kejadian seram yang kedua. And then bila kerap mimpi macam tu apa semua, Encik Iqbal ni ceritalah dekat mak dia, yang mana dia selalu mimpi yang bukan-bukan. Lepas tu hari tu ada kejadian macam ada nampak sesuatu naik motor dengan dia apa semua kan, yang bapak dia nampak apa semua. And then barulah mak dia buka cerita. Mak Encik Iqbal ni korang bayangkan, biasalah bila anak dia nak bertunang kan ramai saudara mara yang datang. Kebetulan ada makcik, mak si Iqbal ni, dia ni jenis orang yang mungkin lah mata dia jenis boleh nampak, atau boleh kita kata berkelebihan lah, boleh nampak benda-benda yang gaib lah. Jadi dia kata waktu tu bila makcik dia ni sampai duduk, and then dia pun bual lah dengan mak si Iqbal ni. Bual macam mana persiapan dah sampai tahap mana, apa yang dia nak sponsor, macam tu lah. Tengah sembang-sembang ni, tiba-tiba mak si Iqbal ni cakap dengan makcik dia, itulah semua dah ada dah, ni baru dapat ni tepak sirih, cakap macam tu. Tapi ni pun yang lama punya ni, mak si Iqbal ni cakap. Jadi makcik dia ni berkata, oh ya, yang lama, meh tengok yang mana. Lepas tu maknya Iqbal ni buka lah plastik tu, tunjukkan tepak sirih tu kepada makcik si Iqbal ni. Korang bayangkan, makcik dia ni pandang tempat lain, terus pandang ke tempat lain. And then dia kata, dah tutup. Dia cakap macam tu kan, tutup. And then mak si Iqbal ni pelik lah, kenapa makcik? Dia cakap macam tu kan, tutup. Jangan letak dalam rumah, letak dekat luar. Dia cakap macam tu. Kenapa ni? Cakap lah, cakap macam tu kan. Ada benda duduk dekat situ. Dia cakap macam tu. Dia cakap macam tu. Makcik si Iqbal ni cakap dekat mak si Iqbal ni, ada benda duduk dekat tepak sirih tu. Korang bayangkan. Dan selepas tu barulah Cik Iqbal ni rasa macam, oh mungkinlah benda ni berkait lah, ada benda yang duduk dekat situ kan. Yelah benda tu pun dah lama kan, entah daripada tahun bila punya ada benda duduk. Lepas tu tembaga pula lama punya kan. Memang benda-benda tu boleh duduk dah dekat situ. And then Cik Iqbal ni dipendekkan cerita, Cik Iqbal ni pulang balik tepak sirih tu kepada tunang dia. And then dia tanya kawan satu tempat kerja dengan dia, ada yang simpan tepak sirih tu. Tapi tepak sirih bukan yang jenis yang lama macam tadi tu. Dia jenis yang kotak, memanjang kan, 4 segi tu. Lepas tu dalam dia ada bulat-bulat kecil-kecil. Tempat letak dia punya tu lah, bahan-bahan dia kan. And then bila dah ambil pakai tepak sirih tu, barulah tak ada apa-apa yang berlaku. Pulang je tepak sirih yang lama tadi tu dekat tunang Cik Iqbal ni, terus Cik Iqbal ni dah tak ada dah mimpi yang bukan-bukan dan sebagainya. Jadi itulah pengalaman seram yang dialami oleh pengirim kita ni, iaitu Encik Iqbal. Sejauh mana berkaitnya antara tepak sirih ni dengan kisah ni, Encik Iqbal ni pun kata dia pun tak pasti. Tapi macam orang kata besar sangat lah kebetulan tu kan. Bila dia dapat je mimpi bukan-bukan hampir setiap malam. Lepas tu bapaknya Encik Iqbal ni nampak macam ada orang naik motor dia. Lepas tu kebetulan pula makcik Encik Iqbal ni pun cakap, oh jangan simpan benda ni, letak dekat luar rumah, kesian dekat budak. Dia cakap macam tu. Budak mana tak tahulah, mungkin makcik dia ni bahasakan budak tu kepada Iqbal lah, kesian lah dekat Iqbal ni, mungkin ada sesuatu yang duduk kat situ yang akan mengganggu Encik Iqbal ni. Wallahualam.
So pada pendapat korang macam mana? Kisah ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. So pada pendapat korang macam mana? Dalam ketiga-tiga kisah yang aku storykan kat korang ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana korang semua yang ada kisah-kisah seram yang korang sudi berkongsi dengan aku, korang bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, di mana alamat email dan juga link Telegram aku ada tinggalkan siap-siap dekat ruangan description dekat bawah. Dan di kesempatan ni, aku sebenarnya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang memilih Sembang Kopi sebagai platform untuk korang dengarkan kisah-kisah seram dan korang sudi menonton video aku daripada mula sampailah ke hujung ni. Ini salah satu cara korang tunjukkan support korang kepada aku untuk aku terus buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Dan akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng supaya korang takkan terlepas apa-apa video yang aku akan update lagi lepas ni. Jadi itu sajalah daripada aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.